bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Apapun kondisi hati Bapak Ibu sekalian, ya, kita bangkit berdiri, mari kita menyapa, memberikan kata shalom kepada orang-orang di sebelah kita. Shalom, katakan shalom, damai sejahtera Tuhan sama berserta dengan kita. Shalom. Ya, baik. Ya, shalom aja ya, nggak dilanjutkan dengan ngobrol. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini? Itu sebabnya ketika nanti kita memuji Tuhan, ketika kita menaikkan puji sembah kita, doa kita sungguh sadari bahwa itu semua kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita menyanyi, bukan menyanyi untuk saya, tetapi menyanyilah untuk Tuhan. Renungkan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita selama ini. Ya, baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, pusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja di dalam saat teduh. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Hati kami dipenuhi syukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Tolong kami, setiap kami Tuhan, supaya ketika tubuh kami ada di tempat ini, hati dan pikiran kami pun terpusat kepada Engkau. Biarlah Engkau disenangkan melalui puji-pujian yang kami naikkan. Dan hati-Mu dipuaskan ketika kami menaikkan doa kami. Dan kami terbuka kepada firman-Mu ketika sabda-Mu disampaikan. Dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini menjadi persembahan yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami, dan berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat, kalau kita pergi jalan-jalan kita melihat pemandangan yang indah. Selalu kita mengagumi, wah indah sekali. Tapi ingatkah kita? Apakah kita mengungkapkan kekaguman itu kepada penciptanya? Yang seringkali kita komentari adalah, wah cakep sekali ya pemandangannya. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau katakan, ku kagum dan hormat akan Engkau. Kita nyanyikan pujian ini, menunjukkan, memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai kekaguman kita akan karyanya dalam hidup kita. Ku kagum, hormat akan Engkau. Buka suaramu, naikkan itu kepada Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum,
saja memberikan kecukupan kepada kita, tapi Dia juga sudah membuat kita menjadi orang-orang yang berharga oleh karena darahnya. Katakan, Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Hanya Engkau saja yang patut kami tinggikan ya Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi kita nyanyikan, tinggikan diri-Mu, sambil kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia yang sudah mengampuni kita, Dia yang sudah menyucikan kita. Sungguh Allah yang sudah mengasihi kita sedemikian rupa, sehingga kita menjadi orang-orang yang sangat berharga. Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. So sekalian, mari kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Secara pribadi mari kita bersama-sama mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Di dalam firman Tuhan Lukas 5 ayat 32 berbunyi demikian. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kiranya kita sungguh-sungguh boleh datang menyadari setiap dosa kita dan kita sungguh-sungguh bertobat atas kesalahan dan perbuatan kita di hadapannya. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapannya. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan.
Engkau boleh memberikan pengampunan bagi setiap kami. Ketika kami mengakui dosa, kesalahan kami di hadapan-Mu. Sebesar apapun dosa kami di hadapan-Mu, kami diampuni. Ketika kami berbuat salah kepada manusia yang memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam pengampunan. Mungkin kami tidak mendapatkan pengampunan dari mereka. Tetapi Engkau memiliki kasih yang limpah dan pengampunan yang limpah. Sehingga ketika kami mengaku dosa kami, Engkau memberikan pengampunan-Mu yang limpah. Di atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami boleh disucikan, dikuduskan, sehingga kami yang berdosa disucikan dan layak menghadap tatamu dan pribadimu yang suci dan kudus. Terima kasih atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Berita anugerah dari Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kiranya kita diingatkan setelah dosa kita dihapuskan oleh Tuhan, boleh membawa kita hidup senantiasa di dalam kekudusannya. Amin. Tetap berdiri, kita akan mengikrarkan 10 perintah Allah sebagai pengingat bagi kita akan perintah yang Tuhan berikan melalui hambanya Musa. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk Bapak Ibu. Tema khotbah kita hari ini adalah tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Ketika kita menyadari bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan diri. Kita nyanyikan pujian, Tuhan datang, segera datang. Dan kemudian nanti pada ayat kedua saya persilakan untuk paduan suara Ebenezer untuk menyampaikan puji-pujiannya. Malam lalu fajar datang, pengharapan yang mulia, kabar yang benar dan girang, Yesus Raja atas segala raja. Tuhan datang. Tuhan datang, segera datang, haruslah kita sambut Dia. Pada pagi, siang atau malam, Tuhan akan segera datang. Ayat yang kedua. Umatnya yang masih hidup akan dapat tubuh mulia, jumpa Tuhan di udara. Inilah pengharapan termulia. Tuhan datang, segera datang, haruslah kita
Pujian yang baru saja disampaikan oleh Paduan Suara Ebenezer berjudul A Faith That Lives. Iman yang dihidupi. Ketika kita sudah ditebus oleh darah Kristus, apa yang seharusnya kita lakukan dalam masa penantian kedatangan Kristus kedua kali? Kalau lagu tadi berkata, yang pertama adalah memancarkan kasih Tuhan. Kemudian mulut kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kemudian tingkah laku kita memuliakan Tuhan. Dan pastinya tetap setia dalam segala keadaan. Apapun yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, tetap setia. Dan Tuhanlah sumber pengharapan, sumber kekuatan, dan penolong di dalam kehidupan kita. Bila puji-pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika sangkakala Allah berbunyi, ketika nama kita disebut, apakah ada nama kita di sana? Ketika Tuhan Yesus datang, kita di absen. Nah, pada waktu di absen ini dipanggil, apakah nama kita ada di sana? Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada ayat yang kedua nanti saya persilakan Pendeta Rusdi dan Bapak Makmur untuk menyampaikan firman Tuhan. Renungkan kata-katanya, bertanya, apakah namaku ada di sana? Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Ayat yang kedua. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, dan di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah Kerajaan Allah sudah dekat. 弟兄姐妹，我们的今天早上的主题就是神国近了， Yang terambil dari kitab Markus. 是从马可福音， Dan kitab Markus adalah pembacaan Alkitab dan bahan renungan kita setiap hari. 马可福音也是我们今周的这个礼拜里面所要读的经文。 Di grup GKBJ Community selalu disampaikan bagian firman Tuhan yang saudara mesti renungkan setiap hari dan ada pokok-pokok doa yang saudara sekalian bisa doakan. 我们每天都发给弟兄姐妹那段经文所要读的经文，而且我们也发给弟兄姐妹所要祷告的。 Kiranya kita boleh setia membaca firman Tuhan dan merenungkannya. 盼望大家我们能好好的来读神的话，以来祷告。 Dan itu juga akan menolong kita untuk semakin mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan setiap minggunya. 这也是帮助我们能每个礼拜崇拜的时候，我们能更了解神的话。 Dan saya hari ini mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama. 今天早上我们要读的就是马可福音第1章， Kita melihat ayat ke-14 sampai yang ke-15. 我们读2节，就是14跟15节。 Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya dalam bahasa
Indonesia. 找到了，我们要一起来读。 Ya, kita membacakan dalam bahasa Indonesia saja ya. Ayat ke-14 sampai ke-15 kita membacakannya bersama-sama dengan suara yang keras. 我们一起来读第14、15、Markus 1 ayat yang ke-14, sesudah Yesus ditangkap, setelah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari kita masuk dalam doa. 我们同心进入祷告。 Bapa di surga, kami sudah membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu. 天父上帝，我们已经读了你一段的 Dan 经 saat 文， ini kami akan mendengarkan kebenaran firman yang diuraikan oleh kedua hamba-Mu. 这个时候我们要聆听你的话语。 Pakai mereka 求神高莫你两位仆人， dengan segala kekurangan dan keberdosaannya, 他们在这罪恶当中，求主赦免他们， sehingga apa yang disampaikan kepada setiap kami 好让他们所讲的一切， adalah isi hati-Mu. 就是你要把表达出来的心意。 Dan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, 而且我们每一个听你的话语的弟兄姐妹， tolonglah kami supaya kami setelah mendengar, kami mengevaluasi diri kami dan hidup kami boleh sungguh diubahkan oleh Tuhan. 我们能听了之后，能改了我们的生活态度。 Pakailah kedua hamba-Mu 求主你使用你两位仆人， dan jadikanlah kami pendengar yang baik dan pelaku kebenaran firman-Mu. 也我们能安静的坐着，能听你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. 我们如此祷告，奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 So sekalian, kerajaan Allah berarti Allah yang memerintah. 弟兄姐妹，神的国就是神统治世界，他的国。 Allah yang menjadi raja di atas segala sesuatunya. 神就是万王之王， Oleh sebab itu di ayat yang ke-14, 所以在14节， Yesus mengatakan waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. 主耶稣说日期满了，神的国近了。 Kalau kerajaan Allah sudah dekat, 如果神的国已经近了， maka boleh kita katakan bahwa saat ini kerajaan Allah itu sudah datang. 所以我们换一句话能说，神的国已经来了。 Ketika Yesus katakan sudah dekat, 当主耶稣说已经近了， dan Yesus akhirnya menjalankan misinya, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, mengalahkan kematian dengan bangkit dari kematian. 然后主耶稣就是被钉在十字架上，赦免我们一切的罪恶，然后他胜了，复活了。 Tandanya kuasa dosa sudah dikalahkan. 这就是一个记号， Maut sudah dikalahkan. 死已经被打败了， Iblis sudah dikalahkan. 魔鬼已经被打败了， Maka kerajaan Allah sudah hadir. 所以神的国已经来了。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, 但是弟兄姐妹们， mungkin ada pertanyaan dalam pikiran kita. 可能在我们每个人都有问， Kalau kerajaan Allah sudah hadir, mengapa ada peperangan? 如果神的国已经来了，为什么到今天还有战争？ Kalau kerajaan Allah hadir, mengapa masih ada kejahatan? 如果神的国已经来了，为什么到今天为止还犯很多的罪恶？ Kalau kerajaan Allah sudah hadir, mengapa gereja-gereja mengalami penganiayaan? 如果神的国已经来了，为什么到今天很多教会都还被逼迫？ Kalau kerajaan Allah sudah hadir, kok sepertinya kerajaan setan yang berkuasa? 如果神的国已经来了，但是为什么这些情况好像魔鬼的国还控制我们？ So sekarang betulkah kerajaan setan yang berkuasa pada saat ini? 弟兄姐妹，是不是今天在世上魔鬼的国还是掌管我们吗？ Saat ini lebih banyak negara yang berperang
atau hidup dalam damai, Bapak Ibu 今 sekalian? 天战争的国家跟那些活在平静的国家， Lebih banyak 哪 yang 一个比较 berperang 多？ atau hidup dalam damai? 哪一个比较多？ Hidup dalam damai. 就是那些平静的国家比较多。 Berapa banyak orang yang masuk penjara dibandingkan orang yang hidup di dalam kebebasan seperti saat kita ini? 在监牢里面比较多，还是我们活自由的弟兄人比较多呢？ Lebih banyak orang yang hidup di luar penjara. 很多就是活在自由上。 Berapa banyak gereja yang bisa melakukan ibadah dengan bebas dibandingkan gereja yang dibatasi atau teraniaya sehingga tidak bisa datang beribadah? 被逼迫的那些教会跟那个自由崇拜的教会，哪一个比较多？ Itu jawabnya adalah lebih banyak gereja yang mengalami kebebasan. 我们可以说，今天还是很多教会能自由的来崇拜上帝。 Sekalian ketika gereja di zaman mula-mula teraniaya oleh kerajaan Romawi. 弟兄姐妹，当开始那些教会被罗马帝国所控制的， Boleh katakan sebuah orang Kristen mengalami penganiayaan pada zaman itu. 那个时候很多基督徒都受了逼迫。 Tetapi apa yang terjadi? 但是发生了什么呢？ Seorang raja yang bernama Konstantin 有一位王就是 Konstantin， akhirnya menjadi percaya. 他后来就是相信主。 Kerajaan Romawi yang menjadi penganiaya jemaat menjadi negara yang rajanya adalah orang Kristen. 罗马国家本来就是逼迫那些信基督徒的、信主耶稣的，但是后来他们的王也是信主。 So sekalian kehadiran Kristus di dunia ini menjadikan dunia ini menjadi lebih baik. 弟兄姐妹，主耶稣的来临就是使这个世界更好。 Dibandingkan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. 如果我们比主耶稣还没来之前， Bagaimana peperangan terjadi? 那个时候也是很多战争 Bagaimana 发生， penganiayaan orang Kristen terjadi? 很多基督徒被逼迫， Dan masalah-masalah dosa lainnya. 还有很多的罪恶的问题。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kerajaan Allah sudah datang, mengapa masih ada kejahatan? 弟兄姐妹，如果神的国已经来了，为什么还是很多坏事发生了？ Maka jawabnya already but not yet. 那个答案就是已经来了，但是还没完整。 Sudah datang, 已经来了， tetapi belum sepenuhnya. 但是还没完整。 Nah, pada bagian ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk membahas tentang atau kita mempelajari tentang kerajaan Allah. 弟兄姐妹，在这一段经文，我们要一起来学习关于神的国。 So sekalian pertama yang kita pahami, 我们能了解就是第一点， kerajaan Allah itu pasti menang dibandingkan kerajaan kekuasaan kegelapan. 神的国必定能得胜的。 Kerajaan itu tidak bisa dihambat. 神的国无法停止， Dan itu bisa tampak dari awal pelayanan Yesus. 这可能我们能看到主耶稣刚出来侍奉的时候， Dikatakan setelah Yohanes ditangkap. 这段经文说，约翰被抓的之后， Yohanes dipercaya oleh Allah mempersiapkan jalan bagi Yesus. 约翰就是施洗约翰就是那位神叫他开路的。 Yohanes dipanggil menegur orang Yahudi tentang dosa dan kesalahan mereka dan menuntut pertobatan. 施洗约翰被神招呼来提醒犹太人那个时候所犯的罪。 Sehingga ketika dia lihat raja yang berkuasa pada saat itu Herodes 那个时候那个王就是希律王， mengambil istri saudaranya menjadi istrinya. 他骑了他自己弟兄的妻子。 Yohanes melihat itu ada suatu dosa yang besar. 约翰说，约翰看到这是一种罪，无法， Dia menegurnya dengan keras. 他就劝了他。 Dan pada saat itu dikatakan Herodes mencari kesempatan yang baik untuk membunuh Yohanes. Tetapi dia takut karena orang banyak yang begitu kagum terhadap Yohanes Pembaptis.
批评这个希律王之后，希律王就找机会要杀了约翰，但是因为他怕众人， Tetapi karena satu peristiwa, 但是在一个节目里 nanti 面， saudara sekalian bisa baca 我 dan 们可以 mencarinya sendiri. 我们可以在圣经里面读， Akhirnya Yohanes mati dengan cara dipenggal. 然后约翰就被斩首了。 Mungkin Bapak Ibu sekalian, para Karena- pemimpin-pemimpin pada saat itu, 可能那个时候的那个领袖们， Yohanes Pembaptis sudah mati dengan cara dipenggal. 他们想约翰已经死了， Tidak lagi ada yang berani menegur dosa. 然后后来一定没有人敢批评我们。 Dunia dalam kebebasannya untuk melakukan dosa. 我们现在很自由了来犯罪， Tetapi Bapak Ibu sekalian, 但是弟兄姐妹们， dikatakan setelah Yohanes mati, 这里说约翰死了之后， Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil dan menantang orang untuk bertobat. 主耶稣出来了，就到加利利去来传扬神的话。 Yohanes mati, 约翰死了， dilanjutkan oleh Yesus. 主耶稣就继续侍 Dan 奉。 kita tahu juga Bapak Ibu sekalian, akhirnya Tuhan Yesus juga harus mati di atas kayu salib. 然后我们后来知道，主耶稣也被钉在十字架上。 Mungkin orang-orang dunia, penguasa-penguasa dunia melihat kemenangan mereka. 可能当主耶稣被钉在十字架上，世界就说我们已经胜了。 Pengikut-pengikutnya akan ketakutan. 主耶稣的门徒已经很惧怕， Kerajaan Allah akan berhenti. 那个神的国已经停下来。 Tetapi sebelum Yesus naik ke surga setelah dia bangkit, 但是主耶稣复活了之后，还没升天之前， dia memberikan perintah. 他就吩咐了信徒们， Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. 你们去教训列国， Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. 我要与你同在，直到世界的末了。 So sekalian, ketika Yesus mati dan mengalahkan maut, 主耶稣当主耶稣死了，然后打败了死亡， ini adalah kemenangan secara rohani. 这就是属灵的一种胜利。 Tetapi setelah Yesus mati bukan berarti kerajaan Allah berhenti. 但是主耶稣死不一定神的国已经停了。 Di hari Pentakosta setelah Roh Kudus turun atas murid-murid, 在圣灵降下那一天， membuat mereka berani mengabarkan Injil kepada banyak orang, dan dikatakan di dalam Kisah Rasul mereka menggemparkan dunia. 使信徒们能敢来传扬神的话。 Yohanes mati, kerajaan Allah tidak berhenti. 约翰死了，但是神的国没有停下来。 Yesus mati, kerajaan Allah tidak berhenti. 主耶稣死了，神的国也不停下来。 Rasul-rasul giat untuk melayani. 信徒们跟努力的来传扬神的话。 Rasul-rasul mati, 信徒们死了， banyak mereka yang dibunuh. 很多他们被杀， Kerajaan Allah tidak mati. 但是神的国不能停 Terus 下来。 menyebar ke banyak orang. 神的话语就已经传开， Menyebar sampai ke seluruh dunia, ke seluruh dunia ini. 已经传开到世界 Dan 各 kita 地。 adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah dari kerajaan Allah. 然后今天我们也是我们所领袖神的恩典的人。 Kerajaan Allah tidak pernah berhenti. 神的国没有停下来， Dihambat makin merambat. 被挡，但是一直走； Ditebas makin meluas. 被砍，但是能更宽的传扬。 Seberapa besar penderitaannya, tantangannya, aniaya yang dialami oleh gereja Tuhan. 他们教会都不怕多重的他们受这个逼迫， Tidak berhenti memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. 但是他们还不停下来传扬神的话。
Sekalian, salah satu gereja kita yang teraniaya adalah Pos Sepatan. 弟兄姐妹，我们的教会在波斯巴丹就是一个证明。 Kita tahu Pos Sepatan kita pernah teraniaya. 十八单布道所就是被逼迫过， Mungkin kurang lebih 15 atau 17 tahun sebelumnya. 可能15到17年之前， Oleh sekelompok Islam radikal yang menutup gereja yang ada di sana. 那个时候我们的教会被那些回教徒他们定了 Tapi apa yang 关了 terjadi? 门了。 Ada Pos Tanjung Kait. 但是每天下来，我们还有其他的单中盖这个 Jemaat 布道所 beribadah di sana. 开始有教会了， Mengajak orang-orang yang ada di sekitar sana. 他们就邀请那些四周围的人， Ada jemaat yang membeli tempat di sana dan digunakan untuk beribadah. 有弟兄买一个地方，然后我们使用 Jadilah 做布 sebuah 道所， gereja pos yang ada di Tanjung Kait. 然后后来就成了那个单中盖的布道所。 Hasil dari apa? Penganiayaan. 这就是逼迫的后果结果。 Hasil dari apa? Orang-orang yang ingin menghancurkan kerajaan Allah. 这个是从那些要破坏神的国的人 Mau 的 ditebas, 结果， tapi meluas. 要砍，但是能一直缓的走。 Maka jadilah 2 pos. 然后我 Tanjung 们 Kait dan Sepatan. 后来结果就是我们今天有2个布道所， Dan di Pilpres yang kedua, 在选总统， pos Sepatan Nek- juga Nek- diganggu lagi. 我们18弹的布道所也被拿了， Mau ditebas lagi. 要被打扰。 Tapi puji Tuhan saat ini. 但是感谢主， Ya, walaupun belum bisa beribadah kembali di Sepatan. 虽然在18弹我们不能继续崇拜敬拜， Kita mulai buka persekutuan di daerah Kedaung. 但是在另外一个地方Kedaung，我们开始了一个团 Dan 契。 saat ini ibadah di Kedaung. 今天我们也开始了在 Kurang Kedaung lebih 做 ada 崇拜， 100 orang yang beribadah. 而且在那边差不多有100名参加崇拜。 Dan orang-orang yang ada sekitarnya mulai datang untuk beribadah. 在那个地方的四周围的人也开始要参加崇拜了。 Walaupun kita belum bisa beribadah di daerah Sepatan. 虽然我们在18丹那个布道所不可以做崇拜， Tapi kita percaya. 但是我们相信 Kerajaan Allah nggak bisa dihambat. 神的国不能停下， Kerajaan Allah itu lebih berkuasa dari kuasa kegelapan. 神的国比那些魔鬼的胜利更大。 Dan kita yakin pada satu waktu. 而且我们相信，只有一天， Seperti apa yang dialami oleh Pos Sepatan sebelumnya. 好像在18丹布道所领受的、所发生的， Dihambat menghasilkan Tanjung Kait. 他们被挡，但是生了这个丹中盖的布道所， Dihambat menghasilkan Pos Kedaung nanti. 他们被砍，但是有那个丹中盖布道所 Dan 发 kita 生。 percaya 我们相信 kuasa Allah 神的权 yang 力， tidak bisa dikalahkan oleh apapun. 不能被什么都来打败。 Pada satu waktu ada gereja berdiri di Sepatan. Walaupun saat ini belum ada. Amin, saudara sekalian. 阿门。我们相信有一天在18丹一定成立了一个教会。 Saudara sekalian, hal yang kita pelajari tentang kerajaan Allah. 弟兄姐妹，我们要学习的关于神的国， Kerajaan Allah tidak bisa dihambat, dihabiskan oleh kerajaan kegelapan. 神的国不能打败。 Hal ini terlihat ketika Yohanes Pembaptis dibunuh. 这就是当约翰被杀死的时候， Ada Yesus yang melanjutkan pelayanannya. 有主耶稣继续他的侍奉。 Ketika Yesus mati dan disalibkan dan memberikan kuasa kepada murid-murid, 当耶稣死了，钉在十字架上， mereka dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. 然后有门徒们继续来传扬神的话， Sehingga semakin banyak orang yang menjadi percaya. 好让更多人也相信主。 Dan semakin banyak orang Kristen yang memberikan pengaruh terhadap dunia ini. 更多基督徒来影响了整个世界， Sehingga dunia yang gelap bisa melihat terang dan kebenaran.
然后我们希望那个世界黑暗的世界能看神的光。 So sekarang kerajaan Allah secara rohani 弟兄姐妹，在属灵方面，神的国 mulai dengan hadirnya nilai-nilai kerajaan Allah. 开始就是当那些神的国的价值开始有了。 Mungkin saat ini kita bertanya, 可能现在我们要问， kerajaan Allah hadir di mana lokasinya? 神的国有在世上，但是在哪里？ Kerajaan Allah hadir, mana pasukannya? 神的国已经来了，但是那些神的军兵在哪里 Kerajaan 呢？ Allah hadir, mana rajanya? 神的国已经来了，王在哪里？ Sekalian kerajaan Allah diawali dengan hadirnya nilai-nilai rohani. 弟兄姐妹，神的国已经来了，就是从神的国的价值开始实现了。 Kerajaan Allah diawali dengan hadirnya kerajaan Allah di dalam setiap individu. 神的国来了，来到我们每个人。 Di mana Yesus berkata, bertobatlah dan terimalah berita Injil. 就是耶稣说要悔改，要接受福音。 Sesuai ketika seseorang menyadari saya orang berdosa. 弟兄姐妹，当一个人觉得醒悟到他是罪人， Karena saya orang berdosa, saya tidak bisa mengusahakan keselamatan diri saya. 因为我是罪人，我要找那个救恩。 Oh ternyata kematian Yesus menebus saya orang berdosa sehingga saya bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. 然后他就知道主耶稣的死让他的罪被 Oh saya 死。 terima berita Injil itu. 我要接受这个信息。 Dan berita Injil yang saya terima menuntut saya untuk bertobat dan memiliki hidup yang baru. 这个福音的好消息要我悔改， Jadi setelah saya terima Kristus, 然后我接受了耶稣， saya harus meninggalkan dosa dan memiliki kehidupan yang baru. 我要把一切的作恶就离开了。 So sekalian hidup yang baru artinya. 弟兄姐妹，新的生活的意思， Dulu sebelumnya kita dikuasai oleh dosa. 以前我们是被罪所控制的， Diperintah oleh setan. 我们被魔鬼所命令。 Tetapi setelah kita menerima berita Injil, 但是我们接受福音之后， kita mesti bertobat. 我们要悔改， Memiliki hidup yang baru. 我们要拥有 Kita 新 di 的生 bawah 活， pemerintahan Allah. 我们就在神的 Hidup 控制 baru 下面。 berarti menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Bukan lagi nilai-nilai kerajaan dunia. 新的生活的意思就是要活着神的国。 Hidup baru berarti meninggalkan dosa. 新的生活就是要离开罪恶， Dan hidup bagi Allah. 而且要为神而活。 Kerajaan Allah itu hadir terlebih dahulu di dalam setiap diri kita. 神的国要先活在我们每一个人里面， Di mana nilai-nilai kebenaran firman kita hidupi dan kita jalani. 然后神的国的观念要活在我们每个人里面。 Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, 然后继续呢， nilai-nilai kerajaan Allah itu 这个神的价值， kita hadirkan 我们就要活在 di keluarga kita, 我们的家庭里 di 面， pekerjaan kita, 在我们的工作里面， di masyarakat di mana kita tinggal. 在我们社会里面， Kita menghadirkan kerajaan Allah tersebut. 我们要把神的国活在里面。 Sehingga dengan demikian, 然后呢， kerajaan Allah semakin meluas di dalam berbagai bidang kehidupan. 神的国要环在我们每个人的生活里面。 Sekarang ada seorang yang bernama William Wilberforce. 弟兄姐妹，有一位人， Dia 就是 adalah William， seorang anggota parlemen di Inggris. 他就是人民代表，在英国人民代表， Di abad 17-an. 在17届。 Setelah dia mengalami pertobatan, 当他悔改之后， dia melihat ada masalah yang besar, masalah kemanusiaan di Inggris. 他就看在英国里面有一个问题很大的发生， Yaitu masalah perbudakan. 就是买卖那个奴仆。 Dan dia dipanggil untuk bisa menyelesaikan masalah sosial ini.
这个威廉就被呼召要解决这些问题。 Setelah dia bertobat, dia ingin menjadi seorang pendeta. 当他悔改了之后，他要成为一位牧师， Tetapi dia berkomunikasi dengan John Newton. 但是那个时候他就跟那个 John Newton， Kita tahu ya John问 Newton ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, 我们也 yang 知道 John Newton mengarang lagu Amazing Grace. 就是写那个 Amazing Grace， Dia juga sedulunya adalah seorang pedagang budak. 他以前也是买卖那个奴隶的， Tetapi dia bertobat 但是他悔改了， dan dia memperjuangkan hak budak juga. 他也是买那个奴仆的那个权利。 Ya, setelah dia berkomunikasi sebenarnya dia ingin menjadi pendeta. 还没有当那个牧师之前，他就跟那个 Newton berkata kepada dia, 这个Newton 跟他说， Tuhan telah menempatkanmu untuk kebaikan gereja dan bangsa ini. 神已经呼召了你，为了这个国家的好。 Sebagai anggota parlemen, Tuhan sudah menempatkanmu di sana. 身为那个人民的代表，神已经呼召了你， Supaya melalui kehidupanmu engkau bisa menjadi berkat bagi gereja dan bangsa ini. 所以接着你的呼召，你成为别人的祝福。 So sekalian yang menjadi pendorong William Wilberforce ini melakukan sebuah perubahan. 弟兄姐妹，William 要被推动的，就是 Karena dia menganggap semua manusia itu sama. 因为他说每个人都平等的， Manusia itu berasal dari Adam dan Hawa. 每个人就是从那个亚当夏娃 Maka 而 tidak 来的， boleh dibedakan antara kulit putih dan kulit hitam. 所以黑白的不能分别。 Dan firman Tuhan juga mengajarkan kasih. 而且神的话也教导我们要爱， Termasuk mengasihi musuh. 甚至要爱我们的敌人。 Maka apa yang menjadi penyebabnya? Karena perbedaan warna kulit saling membenci. 所以我们跟那个黑白的有什么分别呢？ Karena masalah sosial seperti ini. 因为这些问题， Sebagai anggota parlemen, 成为一个那个人民代表， William berjuang supaya undang-undang tentang diskriminasi perbudakan William 要奋斗，就是把这些问题 ada undang-undang yang menghapus itu semua. 要把那个擦住了，擦 Gak 掉， mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. 这不容易的事。 Di kondisi sosial yang menganggap orang putih lebih hebat dari orang kulit hitam, 因为那个时候白皮肤的跟那个黑的，他们 orang 觉 kulit 得比较 putih yang 高。 bisa memperbudak orang kulit hitam ya sebagai kayak dagangan yang dibudak yang bisa dijual beli. 那个时候黑人就被白色的那个买卖。 Yang berbuat kesalahan bisa main tampar, main pukul, main aniaya. 如果他们做错了，就被应该打他们的。 Sebagai orang Kristen, 成为一个基督徒， William tidak tenang melihat hal itu. 他就不安心的看这些事， Dia berjuang menghapuskan perbudakan. 他要把那个买卖的这个奴隶就擦掉， Gagal undang-undangnya, maju lagi. 失败就再一次， Gagal, maju lagi. 失败就再一次， Sampai akhirnya 11 kali dia berusaha supaya undang-undang tentang penghapusan perbudakan itu bisa gol. 11次他就开始试试看，要把这些擦掉。 Akhirnya tahun 1807 然后在800 ada 多年， undang-undang yang disahkan. 有一个新的规定， Perbudakan di Inggris dihapuskan. 在英国一切的那个奴隶就没有了。 Dan sebelum meninggal di tahun 1833, 还没离开世界之前， dia mendengar 他听到了 dari Slavery Abolition Act mengatakan sudah 800.000 budak yang dibebaskan. 他听到了，在英国已经有80万的奴隶被 Ketika 释放了。 dia mendengar kalimat seperti itu, 800 budak sudah dibebaskan. 当他听了有80万的奴隶被释放了， Dia berkata syukur kepada Tuhan. 他就说感谢主。
Aku hidup menyaksikannya hari ini. 我今天还能看这些发生。 Ada kerajaan Allah yang dihadirkan di Inggris dengan menghapus perbudakan. 有神的国来到英国，然后这些买卖的奴隶就被插住。 Sekalian kita dipanggil 弟兄姐妹，我们被呼召， untuk menghadirkan kerajaan Allah 把那个神的国在我们里面， di keluargamu, 在我们的家庭， di tempat kerjamu, 在我们的工作， di masyarakat di mana kita tinggal. 在我们的四周 Kita 围， diminta menghadirkan kerajaan Allah. 我们要活出神的国。 Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, 但是问题就是， ketika kita melihat keluarga kita, 当我们看到我们的家庭的人， benarkah kerajaan Allah itu sudah sungguh masuk? 是不是在我们家庭里面已经有了神的国呢？ Apakah anak-anak kita sungguh mengenal Kristus? 我们的孩子们是不是已经认识了 Apakah 耶稣？ anak-anak kita mencintai firman dan 我们 menjalankannya? 的孩子们是不是 Apakah 也是 cara 爱 mendidik 福音 kita ada cara mendidik Kristen? 我们教导他们是不是用那 Dan 个 kalau 信徒 kita 的教 sadar 导？ itu belum, 如果我们觉得这个 apakah 没有 kita，memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh? 我们是不是应该把很认真的做， Supaya nilai kerajaan Allah, 好让神主国 kebenaran-kebenaran firman 神 hadir di 的 tengah 真 keluarga 理 kita. 也是在我们家庭里面。 So sekalian doa Bapa kami. 弟兄姐妹，主导文 Salah satu kalimat di awalnya. 有一句话就是： Datanglah kerajaanmu 你的国降临， di bumi seperti di sorga. 在地上如同在天上。 Nilai-nilai yang ada di sorga 意思就是在天上所有的那个价值 turun di dunia. 要降下到地上。 So sekalian kita mesti berhati-hati. 弟兄姐妹，我们有非常的小心， Kita selalu menekankan pentingnya keluarga. 我们一直的说，家庭很重要。 Berkali-kali kita dapat tema 很多的我们做一个di retreat kita, 题目， aku bertumbuh, gerejaku bertumbuh. 我成长，教会也成长， Keluargaku bertumbuh. 教会家庭增长， Keluargaku bertumbuh, gerejaku bertumbuh. 我的家庭成长，教会也成长。 Maka untuk menghancurkan kekristenan, 所以要打败这个基督徒， maka iblis memulainya dengan menghancurkan keluarga. 所以魔鬼就是用在家庭里面开始打败我们。 Udah nggak cocok. 这个不适合我， Dia pria tidak menyenangkan, dia wanita yang tidak menyenangkan. 他不适合我， Ya sudah, kita pisah saja. 我们就是离婚吧。 Anak sebebas-bebas ya kasih kebebasan saja. 我就是给他自由， Anak seperti apa tidak peduli. 孩子要做什么我不管了。 Sekalian sadarkah kita 弟兄姐妹，我们是不是知 bahwa 道 keluarga kita itu adalah tempat peperangan? 在家庭里面就是一场的战争， Iblis memasukkan nilai-nilai dunia 魔鬼就是把世界的那个价值 dan 要 kita 进到我们 dipanggil 家 oleh 庭， Allah untuk memberikan nilai-nilai firman, nilai-nilai kerajaan Allah di tengah keluarga 而 kita. 且我们被神呼召要把神的国的价值要进到我们每个人里面，家 Dan 庭里 kita 面， dipanggil untuk menghadirkannya. 我们被神呼召要活出来， Sadarkah kita untuk itu? 我们是不是知道了？ So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kerajaan Allah dimulai dari nilai-nilai yang dihidupi oleh kita. 神的国开始就是我们在生活里面所活出来的那些价值。 Nilai-nilai yang kita sebarkan di keluarga sebagai politikus mungkin, sebagai dokter, sebagai pejabat pemerintah. 我们都是成为什么？有医生，当为那个人民的代表，要活出来神的国。 Kita dipanggil menjadikan Allah yang memerintah melalui nilai-nilai tersebut. 我们被神呼召，要把神来掌管我们的生活。 Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, 最后的一点， kerajaan Allah secara fisik 在肉体上的方面， ada lokasinya.
神的国有那个地点， ada rajanya 有王， akan hadir di tengah dunia ini, 那个时候要降到我们世界里 di 面， mana Kristus menjadi raja atas dunia ini. 那个时候就是主耶稣成为世界的王。 Ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. 当主耶稣到世界，再一次来到世界的时候， Kedatangan pertama dia datang memerintah dengan nilai-nilai rohani. 第一次主耶稣来，就是用那个信徒的价值来Maka 掌管。 kedatangan Yesus yang kedua, 第二次来的时候， dia akan datang 他要来， memerintah secara jasmani, turun kerajaan Allah turun atas dunia ini. 那个时候肉体上，主耶稣要下来，要掌管，要统治我们整个世界。 Kejahatan akan berakhir, 那个时候，所犯的 sakit 罪要 penyakit akan 结束， berakhir, 疾病要结束， ketidakadilan akan berakhir, 不公平的也是要结束， penganiayaan akan berakhir, 逼迫也要结束。 nilai-nilai kerajaan Allah menjadi sempurna ketika Yesus datang untuk kedua kali. 那个时候，神国的价值就是完整了。 So sekalian, siapkah kita 弟兄姐 ketika 妹， Yesus datang kedua kali? 弟兄姐妹，问题就是我们是不是已经准备好了要迎接他来？ Bapak Ibu, saya mau tanya reaksi Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹，我要问你们的反应怎么 Kalau 样？ Yesus datang untuk kedua kalinya, 如果主耶稣来到第二次来的时候， saudara mengharapkan segera datang seperti yang lagu kita nyanyikan? 我们是不是好像刚唱的那个诗歌要赶快来，赶快来？ Atau jangan dulu datang? 而是我们说主耶稣不要先来，不要先来， Karena kedatangannya mengerikan bagi kita. 因为他来是对我们一种的惧怕， Kedatangannya bukan sukacita bagi kita. 对我们来说，他的来临不是一个很喜乐的 Jangan-jangan 事， kita pujiannya segera datang. 所以我们不要唱赶快来， Atau di dalam hati kita, jangan datang dulu Tuhan. 或者在我们心里面说主耶稣不要先来吧。 Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih punya ketakutan seperti itu, 弟兄姐妹，如果今天我们还有这种的惧怕， saya mengajak kita untuk merenung dua pertanyaan. 我们邀请大家弟兄姐妹来思想、默想两个问题。 Pertanyaan pertama, sungguh-sungguh enggak kita sudah menerima berita Injil, bertobat dan menjadikan Tuhan itu juru selamat kita? 第一个问题就是我们是不是已经很认真的、来接受福音、接受主耶稣， Dan kita yakin 而且我们相信 kedatangan Yesus membawa kita ke dalam kerajaan sorga. 主耶稣的来就是要带我们到那个天国去。 Pertanyaan yang kedua, 第二 Bapak 个 Ibu 问 sekalian. 题， Ketika Yesus datang, 当耶稣来的 mungkin 的 kita 时候， sudah percaya. 可能我们已经相信 Kita 了， sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. 我们已经接受了主耶稣 Tetapi 成为 kita 我们的 diminta 救主。 menghadirkan kerajaan Allah sebagai tugas tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. 当为身为基督徒，我们要把神的国活在我们生活里面。 Kita di tengah keluarga sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga. 身为家庭主妇在里面， Kita di perusahaan sebagai pemilik atau karyawan. 在那个公司，我们身为员工， Apakah kita sungguh-sungguh sudah menghadirkan kerajaan Allah dan kebenarannya? 我们是不是已经活神的国呢？ So sekalian kalau kita belum, 如果我们还没做， mungkin itu kita yang menjadikan kita gentar. 可能这就是让我们惧怕的一点。 Seperti orang yang dikasih talenta, kita mungkin dapat 3. 好像那些被给银子的，我们可能拿到了3个银子， Kita memang mengembangkannya cuma 1. 我们要把那个3个银子就发，我们得到了1个。 Ketika kita dipanggil, 当我们被呼召的时候， mungkin kita menjawab, nama kita ada. 我们可能说我们 Kita angkat 点名的时候， tangan. 我们的名在里面， Terus 我们 kita 的举手 datang，di hadapan Tuhan. 我们到神的面前， Tuhan tanya, 神就问我们： aku sudah memberimu keluarga,
我已经给了你家庭， Aku sudah memberi kamu pekerjaan. 我已经给你工作， Aku sudah memberikan engkau pelayanan. 我已经给你侍奉， Aku sudah memberikan engkau satu perusahaan. 我已经给你了一个公司， Apakah ketika aku memberikan itu semua, 是不是当我给你之后， engkau menghadirkan kerajaan Allah? 你已经把我的国活在里面， Sehingga orang lihat, wah, keluargamu sungguh-sungguh ada nilai Kristennya. 好让每个人看到我们的家庭就是一个基督徒的家庭， Perusahaanmu, tokomu ada nilai-nilai 我 Kristennya. 们的公司、我们的店都有神的价值在里面。 Sebagai seorang politikus, seorang pejabat pemerintah, 身为一个人民代表， wah, kehidupannya seperti Kristus. 我们的生活就好像基督， Apakah demikian? 是不是这样？ Sekalian saya yakin dan percaya, 弟兄姐妹，我相信， kalau kita melakukan itu semua, 如果我们做了这一些， kita akan berkata seperti Paulus 我们要好像保罗 yang 说的， mendengar kedatangan Tuhan, 他听了主耶稣要来的时候， dia menyambutnya dengan sukacita. 他很喜乐的来迎接他。 Dan dia katakan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. 他很喜乐的说：“我已经结束了这个战争， Dan tersedia mahkota dari Tuhan. 然后主已经为我预备了那个冠冕， Lambang, 就是一个记号。 simbol 这个记号 sebagai orang percaya, sebagai rasul, dia sudah mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. 这个记号就是当他做门徒，他已经做了一切。 Yesus datang untuk kedua kalinya 主耶稣要第二次来， dan kita diminta untuk siap-siap. 我们要预备好。 Apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita? 我们是不是已经准备我们每 Mari 个 kita 人自己？ merenungkan dua pertanyaan tadi. 我们要默想刚才两个问 Mari 题。 kita masuk ke dalam doa. 我们同心进入祷告。 Bapa di surga, terima kasih atas firman 天父上帝，感谢你的话语， yang boleh mengingatkan kami, 来提醒这一次提醒我 yang 们， mengajarkan kami 来教导我们， sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. 身为一个被救赎的一个人， Kami dipanggil 我们被呼召， untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia ini. 要把神的国活在世界里面， Sehingga dengan demikian, 好让我们， kerajaan Allah bisa tampak dari nilai-nilai yang tampil di dunia ini. 好让你的国能看到在我们生活的一切， Sehingga kedatangan Engkau, kedatangan Yesus yang kedua, 好让主耶稣第二次来的时候， kami siap untuk menunggu. 我们已经准备好了要 Dan 等 hidup 待， kami sungguh-sungguh memuliakan nama. 而且我们的生活真的要荣耀你的名。 Terima kasih atas firman. 感谢你的话语， Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. 我们如此祷告，奉告主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Mau minta kedatangan Tuhan sekarang atau nanti? Ya, baik. Biarlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan secara fisik untuk yang kedua kalinya dan nama kita ada di sana. Mari kita bangkit berdiri untuk meneguhkan iman kita. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan pelan-pelan dengan sebuah penghayatan, sebuah pengertian, bukan hanya sekedar dibaca. Ya, kita baca pelan-pelan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Yang berbahasa Mandarin kita baca bersama-sama. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，将在阴间第3天从世人中复活升天，坐在天能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信身体，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Kita berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kita. Berterima kasih untuk kesetiaan Tuhan di dalam menolong dan memimpin kehidupan kita. Kali ini ada 2 kali persembahan, kantong merah untuk kas umum dan kantong ungu untuk kas sinode. Kita akan nyanyikan pujian bawa persembahanmu. Mari kita bawa persembahan kita dengan kerelaan hati dan sukacita. Biarlah kita doakan supaya persembahan kita ini boleh menjadi berkat bagi gereja dan juga bagi pengembangan, pemberitaan Injil di kalangan sinode khususnya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saya undang para pria saja. Wanita. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Musik. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami dengan sukacita saat ini bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang ke hadapan-Mu. Terlebih lagi sukacita kami besar Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami ingin menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat pada para pengelola, majelis, pengurus. Dengan hikmat dari Tuhan mengelola keuangan ini sehingga boleh mencukupi kebutuhan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati juga tangan-tangan yang belum berkesempatan untuk memberi, bisa memberi di kemudian hari. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mau berdoa. Ada 2 pokok doa pada pagi hari ini. Yang pertama, gereja dipanggil bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk menjangkau yang terhilang dan menjadi terang bagi dunia. Mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing, biarlah kita bukan hanya untuk diri kita saja, tapi kita juga mau berdoa bisa berperan aktif dalam penginjilan dan pelayanan misi yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di mana kami boleh diberi kesempatan khususnya untuk beribadah saat ini, tetapi juga kami berdoa biarlah kami juga bukan hanya sampai di situ, kami juga diberikan hati, kami boleh menjangkau orang-orang yang terhilang, kami boleh menjadi terang dunia dimanapun kami berada. Kehidupan kami boleh memancarkan bahwa Kristuslah juru selamat kami yang hidup. Dan kami juga Tuhan, bila kami juga diberikan hati berkobar-kobar, boleh terus melayani-Mu, boleh terus mengabarkan Injil-Mu, dan boleh terus berperan aktif dalam pelayanan misi, sehingga hidup kami dan dari gereja kami juga boleh menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kita juga mau berdoa untuk pembangunan gedung gereja kita, di mana gedung gereja yang lama yang dibangun sejak tahun 80 sudah tidak layak dipakai, dan kita juga berdoa untuk setiap panitia pembangunan, juga doakan juga dana yang dibutuhkan, dan doakan juga untuk setiap dari kita boleh ikut turut ambil bagian di dalam pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita buka suara bersama-sama. Bapak, kami kembali berdoa, kami mau menyerahkan untuk rencana dari gereja kami, bahwa kami ingin membangun sebuah gereja yang lebih baik, ya, di mana kami boleh sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih di mana kami saat ini berdoa untuk para panitia, berikan hikmat dari para panitia semua dan juga dari kami semua Tuhan berikan hati untuk berperan aktif dalam rencana pembangunan gereja ini. Kami serahkan untuk setiap detailnya sehingga kami boleh semua ini boleh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pengurusan izin dan surat-surat yang sedang berlangsung. Biarlah Tuhan, namanya mohon Tuhan turut campur tangan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan satu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mengucap syukur untuk semuanya. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri, kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, sama sumber berkah. Amin. So sekalian kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita memohon berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang sudah mengutus Kristus ke dalam dunia ini. Kasih daripada Tuhan Yesus yang sudah hadir di tengah dunia ini dan akan datang kedua kali menjadi raja dan memerintah atas dunia ini. Kasih daripada Allah Roh Kudus
yang menolong engkau menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidupmu. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal boleh turun atasmu, sehingga melalui kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan dari hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita melihat warta di layar Videotron, ada beberapa pengumuman. Pertama, ada berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Sujira Wito Soekarno dalam usia 90 tahun. Ini adalah nenek dari Gurinjel Advent. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengucapkan rasa duka cita kepada Gurinjel Advent dan juga dengan atas nama keluarga besar GKBJ Cengkareng mengucapkan rasa duka cita untuk Gurinjel Advent atas kehilangan neneknya. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, GKBJ Sepatan kemarin baru saja mengadakan sebuah pengobatan gratis supaya boleh membangun sebuah jembatan, membangun sebuah komunikasi dengan masyarakat di sekitar, ya. Dan untuk itu dalam pengobatan gratis ini ada dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Bagi saudara sekalian yang ingin mendukung, masih diberikan kesempatan boleh mendukung supaya melalui pelayanan ini boleh GKBJ Sepatan boleh dikenal di daerah Kedaung, ya. Saya lihat ada orang-orang yang dari latar belakang agama yang berbeda yang datang. Kita harapkan di follow up selanjutnya mereka akhirnya bisa menjadi orang yang percaya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftarkan kebaktian Padang dan belum membayar, segera untuk mendaftarkan dan juga bisa melunasi. Dan nanti di bawah ada konter-konter yang tersedia yang saudara sekalian bisa mendaftarkan kalau saudara belum mendaftarkan. Kebaktian Padang akan diadakan pada tanggal 29 Mei, nanti di Videotron akan dijelaskan, ya. Kita akan menyaksikan beberapa warta. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus. Berikut ini kami sampaikan warta minggu ini. Persekutuan adalah wadah untuk saling membangun bertumbuh serupa Kristus. Ini adalah tujuan yang agung. Alangkah disayangkan jikalau persekutuan menjadi wadah saling menjatuhkan. Mari, saudara dipanggil untuk bersekutu mewujudkan tujuan agung ini. Pembacaan Alkitab kita minggu ini dari Markus 1 dan 2. Serupa dengan Kristus adalah panggilan setiap orang percaya. Keserupaan dengan Kristus akan terjadi jikalau kita semakin mengenalnya. Dengan kitab Markus, kita dibawa untuk mengenal pribadi Kristus dan kuasanya. Aktivitas ramah lingkungan bukan hanya sekedar tren masa kini, tapi Go Green menjadi solusi di mana kita ikut menanggulangi kondisi bumi yang semakin krisis. Selama kita masih tinggal di bumi, tentunya menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga bumi. Mari membiasakan diri dengan gaya hidup baru, cintai bumi, kurangi sampah plastik dengan membawa botol airmu.
Pembinaan menuju serupa Kristus, kelas bertunas yang akan diadakan pada hari Senin 19 Mei pukul 7.30 malam. Via Zoom, sesi pertama, pengertian kedewasaan rohani, disampaikan oleh Pendeta Rusti Japri. Persekutuan Usia Indah, Selasa 20 Mei pukul 10 pagi. Setan menjadi takut dan gentar, yang diambil dari Markus 1 ayat 21 sampai 28, yang akan disampaikan oleh Pendeta Yudi Kasilo. Persekutuan doa pagi akan diadakan secara onsite dan Zoom pada hari Sabtu 24 Mei pukul 6 pagi. Kuasa yang tak terbatas, Markus 2 ayat 1 sampai 12, yang disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Ketika Kristus naik ke surga, Ia berjanji akan datang kembali, kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menjemput setiap orang percaya. Bagaimana saudara mempersiapkan diri untuk bertemu dengannya? Pastikan saudara sudah mendaftar di Persekutuan Kebaktian Padang pada hari Kamis 29 Mei 2025 yang akan kita adakan di Taman Budaya Sentul. Penantian berharga dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 yang disampaikan oleh Pendeta Rusti Japri. Bagi pasangan yang akan menikah di tahun 2025, dibuka kelas bimbingan pranikah. Kelas akan diadakan setiap Sabtu dalam 8 kali pertemuan melalui Zoom. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Tata Usaha. Sinergi adalah kerjasama yang harmonis yang bertujuan mendapatkan kekuatan yang melampaui kemampuan individu. Demikian juga sinergi diperlukan dalam pelayanan untuk menjadikan pelayanan lebih kuat dan semakin memberkati banyak orang. Mengundang seluruh pelayan dari pelayan mimbar, penyambut kolekte, the crew dan multimedia, dan juga pemusik untuk menghadiri persekutuan pelayan pada hari Sabtu 24 Mei pukul 6 sore dengan tema Sinergi yang disampaikan oleh Pendeta Rusti Japri. Mari para pelayan bergabung agar melalui pembinaan ini kita menjadi bagian yang mewujudkan sinergi terjadi. Ibadah umum pada hari Minggu 25 Mei pukul 8 pagi dan 10.30 dengan tema Yesus, Tabib Orang Berdosa, diambil dari Markus 2 ayat 13 sampai 17 yang disampaikan oleh Pendeta Abdiel Angkasa. Ibadah Teens pada hari Minggu 25 Mei pukul 8 pagi, Guru Injil Peter Faran akan membahas Building My Personal Branding. Ibadah anak Minggu 25 Mei pada pukul 8 pagi dan 10.30, Yesus Sahabat Semua Orang, diambil dari Markus 2 ayat 13 sampai 17. God is good all the time. Let His love just shine. Raise your hands up high. Touch the sky, oh my. Every step we take, every move we make, God is here for you in everything we do. Clap your hands, come on, sing it loud. This song, God is good. Let's shout. Praise Him round about. Hearts full of His grace, smiles on every face. Feel the joy inside, in God's love abide. Sekian informasi Warta Minggu ini. Selamat menikmati hari Minggu bersama orang-orang yang dicintai. Happy Sunday all, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita.
kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan Bila Namaku Dipanggil Ku Ada. Ya, colek teman-temannya, katakan Immanuel, Tuhan beserta kamu, dan nanti kalau nama kita dipanggil, kita ada. Ya, untuk Ebenezer, tolong nanti semua kumpul di depan. Ya. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tersebut, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, aku pun serta. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Karena dunia berakhir dan tugasku Ebenezer, semua ke depan. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan. Semua petugas pelayanan hari ini, saya persilakan ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Petugas pelayanan, kita akan berdoa. Paduan suara Ebenezer.